Kalau sebelum ni buat rawatan, uh, kena rasuk tak? Menangis ke menjerit? Ada juga. Adalah. Ada juga. Banyak kali kita orang dah perjalanan dekat highway tol selatan ni, dah loncat terjun. Sampai tahap macam ada bisikan nak suruh bunuh diri semua. Ada. Kenapa kamu ganggu dia? Ha? Kenapa kamu ganggu dia? Ha? Ha? Duduk. Kenapa kamu ganggu dia? Nampak macam harimau ni. Kamu harimau? Ha? Harimau ke pontianak ni? Harimau. Tenang. Kenapa? Apa tujuan kamu damping ni? Dia tak nak kamu. Tadi dia dah buat ikrah dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, bukan aku. Kamu kena pergilah. Dia tak nak kamu. Dah lama kamu menyusahkan anak Adam. Kau jangan kacau lah urusan dia. Urusan dia adalah urusan aku. Pasal dia pesakit aku. Tak nak. Kau bukan manusia nak kena taubat. Jin pun dapat syariat. Jin pun masuk syurga ataupun neraka. Kau manusia, kau tak tahu apa-apa. Apalah aku baca Quran, Allah sebut jin dan manusia. Kau baru lahir kat dunia ni. Kau baru lahir kat dunia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan Allah redha dengan pertemuan kita lah, insya-Allah. Menonton saya berada di Selangor untuk rawatan dan juga checking keluarga ni lah. Syukur alhamdulillah Allah mudahkan kita bertemu. Ya, subhanallah. Jadi akhir ini banyak orang terkena gangguan lah. Banyak orang terkena gangguan sehingga mereka bertanya-tanya mana datang gangguan. Kebanyakan zaman sekarang, gangguan-gangguan ni kalau ikutkan peratusan yang tinggi, kebanyakan mereka ini mewarisi gangguan-gangguan dahulu. Bukanlah kata mereka mengambil. Ya? Banyak orang salah faham bila kena gangguan, kawan dia ada gangguan, bini dia ada gangguan, dia cakap bini dia bela hantu. Dia cakap kawan dia bela hantu. Sedangkan bukan mereka yang ingin, tapi benda tu datang kepada mereka dan keadaan mereka tak pernah ambil, tak pernah terfikir pun. Maksudnya mereka mewarisi lah. Ya? Subhanallah. Jadi sebagai pesakit, saya ajarkan kepada pesakit supaya kita tak perlu tahu mana gangguan datang. Yang penting kita sembuh lah. Pasal selagi mana kita duk fikir mana datang, selagi tu tak tenang. Bila tak tenang, sampai bila pun kita tak boleh sembuh lah. Dan kita akan sentiasa duduk dalam negative thinking. Kita duk fikir sebelum tidur, siapa buat aku, memang termimpi lah cerita dia. Pasal kita cuba cari. Dan kadang-kadang kita jumpa sesetengah perawat, dia pun ada cakap dengan kita, akak ada gaduh dengan siapa? Mustahil lah kita tak gaduh siapa-siapa. Kita manusia, hidup dengan manusia mesti ada gaduh. Dan bila kita terfikir dengan siapa yang kita gaduh tu, maka kita akan dapatlah mimpi-mimpi yang merujuk dia yang buat kita lah. Subhanallah. Nanti ambil mic ni, rapatkan ke mulut. Yang pertama, ceritakan saya ada tak mimpi yang saya cakap. Yang kedua, apa gangguan yang dia alami. Dan yang ketiga, pernah kena rasuk ataupun tidak. Akak dulu. Yang pertama tentang mimpi, ada tak? Mimpi pernah lah mimpi beberapa kali. Sepanjang kita ni lah hidup kan, ada mimpi yang sejak dewasa ni lah. Mimpi yang macam pelik, macam air tinggi, macam banjir ataupun kat laut. Kita macam berenang-berenang.
Tapi air tu pusar-pusar besar, lepas tu kita dapat selamatkan diri. Okey. Lepas tu kalau lawan dengan hantu syaitan tu memang kerap jugalah. Kerap lah. Lawan-lawan tu Berlawan biasanya alhamdulillah lah menang lah. Maknanya dia macam pegang kuat kita pegang kuat dia lawan di balik. Kadang-kadang tu pernah sampai rasa panas. Kita lawan tu kita baca ayat Al-Quran, so dia panas. Kita pegang dia panas. Lepas tu pernah dia mimpi macam dia terkam kuat-kuat kat tangan kita. Tapi alhamdulillah bila bangun tu tak adalah, cuma rasa macam letih lah. Tapi tak adalah rasa macam nampak kesan lebam tu tak adalah. Cuma betul-betul bangun tu rasa macam baru lepas berlawan betul-betul. Kita sampai pernah mimpi tu sampai kita baca ayat tu sampai terjaga. Kita baca ayat tu sampai kita terjaga dengan kuat. Mimpi macam tu. Lepas tu ada mimpi macam ular. Okey. Mimpi ular. Lepas tu selalu mimpi rumah lama. Okey. Rumah lama ni selalunya mimpi macam rumah sebab dulu kita orang pernah tinggal dekat area Ceras. So mimpi rumah tu macam walaupun dah pindah lama daripada situ, macam mimpi kat situ balik. Kerap mimpi kat situ balik. Macam berulang-ulang walaupun dah bertahun-tahun tinggalkan rumah tu, dah tak tinggal situ, tapi masih lagi dapat macam dalam throwback ke sana, throwback ke sana. macam ke situ balik. Semua adik-beradik Okey. So mimpi macam itulah. Okey, lebam-lebam peha betis ada tak? Itu masa remaja dululah. Masa belasan tahun dulu ada kenalah. Sekarang tapi tak ada. alhamdulillah lah bila dah dewasa umur 20-an ke atas, alhamdulillah tak adalah. Selain daripada tu, gangguan lain yang akak dapat? Mungkin sakit ke ataupun apa ke? Sakit tu sebab saya tak tahulah, sebab kebelakangan ni setahun dua ni selalu macam rasa nak jatuh. Oh, rasa loss, hilang Dia macam balance orang kata kalau sekarang vertigo kan. Tapi rasa bukan vertigo, sebab apa, kita normal tiba-tiba je rasa macam nak tumbang. Kaki Pandangan jadi lembik lah. kita punya pandangan mata kita macam rumah ke tempat kita berdiri tu macam sengit. So kita kata sampai berpeluh-peluh lah. Kalau menahan tu kan, sampai selalu bekalkan minyak. Duduk bersila je, duduk macam tu nanti letih. Awak duduk bersila. Dia tak duduk lama. Tak apa, luruskan kaki ke depan. Luruskan kaki ke depan. Lepas yang itulah yang sejaknya saya banyak buat rawatan lah, sebab saya tak ada, bila cek doktor kata tak ada migraine, sakit kepala semua tak ada. Lepas tu tapi saya rasa macam saya tak stable lah. Kita rasa macam yang besar goyang pandangan kita, macam nak terjatuh kan. Kalau kita buat kerja tunduk, kita rasa macam bila bangun je rasa macam nak pusing macam tu. Faham. Dulu tak ada. Tapi sejak belakangan ni kerap dah kena tu. Semua lebam-lebam tu memang pada akak remaja dulu ada lah? Ada. Lepas tu sekarang ni macam selain pada vertigo tu pusing, bisa. Satu badan kira bisa. Bisa yang macam orang kata tak tahu, macam terhentak apa. Kalau terlanggar sikit kita macam bisanya, macam berbisa sangat. Lepas tu kalau dah berbuat urutan, orang kata buang angin membisa kan. Tapi macam beberapa hari tu okey, lepas tu kena balik. Padahal tak ada pun makan benda-benda berangin ke apa. Tapi bisa tu lebih cenderung malam lah, ataupun petang ke ataupun kadang-kadang sentiasa, kadang-kadang tu macam ada masa-masanya. Okey, faham. Okey, yang ni pertama mimpi, ada tak mimpi yang saya cakap? Mimpi biasanya yang kerap kali kena macam jatuh daripada bangunan tinggi, kaki kena tarik rasa sentak-sentak, kena tindih rasa. Lebam pun ada lah? Lebam tak. Okey. Mimpi selain daripada poin mimpi tu, ada mimpi yang lain tak? Mimpi menerima sesuatu. Yang itu ada tapi tak berapa nak ingat. Pada kecil lah? Daripada kecil. Maksudnya pada kecil boleh nampak juga benda-benda yang orang tak nampak? Daripada kecil, masa umur saya 6 tahun lah yang saya ingat. Sekerap kali tak, memang sakit. Boleh, awak sampai tahap boleh nampak benda-benda lain tak? Yang orang tak nampak ke, ataupun awak kalau boleh? macam kelibat tu ada. Ada nampak lah? Okey. Pernah kena rasuk tak? Lepas PMR umur 15 tahun. Sekarang ada rasa berdebar? Sikit. Ada. Lebam-lebam semua ada lah? Tak ada. Tak ada. Okey, dari sudut sakit? Dari sudut sakit pula? Dari sudut sakit, saya tangan, kaki rasa macam pernah macam patah, rasa patah tapi sebenarnya bukan patah. Terlalu lembik lah? Tangan macam ngesot macam ni, kaki macam ni. Macam tu. Lepas tu jerit satu rumah.
bayang kepala. Kalau sebelum ni buat rawatan, kena rasuk tak? Menangis ke menjerit ke? Ada juga. Adalah. Ada juga. Banyak kali kita orang dah perjalanan dekat highway tol selatan kan, dah loncat terjun. Sampai tahap macam ada bisikan nak suruh bunuh diri semua. Ada. Faham. Dia dah macam bukan diri dia dah. Dia sampai kalau tahap bisikan bunuh diri ni benda yang sangat penting, keluarga care betul-betul, dan juga keluarga kena banyak bertanya dan kejutkan dia. Jangan biarkan dia seorang-seorang. Pasal dia boleh tahap memang betul-betul dia boleh bunuh diri lah. Itu gangguan yang termasuk gangguan bisikan-bisikan lah. Pasal dia akan merasakan dengan bunuh diri berakhirlah segala dia punya kesusahan, dia punya kesengsaraan. Padahal besok masuk dalam kubur lagi sengsara. Orang bunuh diri ni tak dapat masuk syurga jadi kita kena hati-hati, kita kena pandai, kita kena twist segala game yang dilakukan. Kita tahu kalau bisikan ni memang datangnya daripada syaitan. Tak ada malaikat dia takkan bisik. Malaikat biasanya bagi lintasan hati. Kadang dia balik daripada Bumubat banyak kali. Dalam perjalanan dah. Itu pergi Darussalam, ustaz tu dah buka, tak tutup agaknya. Terus balik dah perjalanan. Aduh. InsyaAllah. Apa pun awak kena kuat dan yakin, dan awak kena yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Setiap penyakit pasti ada ubat. Nabi cakap 2 je tak ada ubat, sakit tua dengan mati. Itu memang tak ada ubat lah. Selain pada tu, kita mesti akan ada peluang untuk sembuh. Jangan ada rasa was-was, jangan ada rasa betul ke boleh sembuh, betul ke. Jangan sesekali ada was-was. Dalam rawatan paling penting kita yakin sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Dengan perawat tak yakin, tak apa. Perawat ni orang biasa je. Okey, kakak. Okey, macam saya Abang Wan, yang macam Abang cakap, mimpi tu masa saya dah lama, saya ni macam dah berubat, dah kurang, dah tak ada. Yang bersama, macam saya dengan lelaki ni memang sampai sekarang pun tak tidur sebilik. Dah beberapa tahun kahwin. Dia jadi panas, tak boleh tidur sebilik. Lepas tu saya lebam-lebam. Tu saya ada di Abang Wan kan. Saya lebam-lebam, tapi lepas dah berubat ni, dah tak ada. Okey. Dah tak ada. Tapi tengoklah, risau juga. Risau masih ada Dia kadang-kadang kat lengan, kat peha, saya pernah dekat betis tu, besar penumbuk ni. Saya first time tengok. Okey. Kadang-kadang kita pun macam mimpi bersama tu, macam letih tu macam nyata, macam betul. Macam realiti Bila dengan suami tak suka, bila dia jauh mulalah dia ride Rezek memang dia ride. Benda tu memang normally benda yang normal. Pesakit akan cenderung lebih suka mimpi dia daripada realiti. Macam saya cakap tadi lah, suami ajak penat lah, malas lah, tak nak lah, tapi dia lebih malah ni minta aku mimpi dia lagi. Nampak? Dia dah, maksudnya dia punya jarum yang dicucuk tu dah masuk ke dalam diri kita. Kita dah rasa lebih suka, lebih sayang pada dia berbanding pasangan kita sendiri. Dan nanti dia akan bisik lah, suami kau tak sayang kau, kau tengok suami kau mimpi curang, selalu buat ni, suami kau ada perempuan lain. Tiba-tiba nangis. Kadang macam Di situlah yang membuatkan kita akan semakin hilang rasa, semakin hilang kepercayaan terhadap suami. Suami pun mungkin orang yang tak bersalah, hari-hari dicocok, dia hati panas, dia pun cabut lah. Pasal kadang-kadang sabarnya manusia ni dia bertahap lah. Bila dia hilang tahap kesabaran, dia penat-penat balik kerja, kena tuduh pergi dating, kat mana dia tak panas. Itulah, tapi dulu memang setiap kali gaduh, minta cerai. Hari-hari. Tapi lepas dah berubat ni, dah berapa tahun ni, Alhamdulillah, dia kurang. Tu setiap perubatan tu, orang tu banyak orang cakap, berubat orang ni tak baik, sebenarnya baik, dia ambil sikit. Orang ni ambil sikit, Allah bagi. Kita usaha. Saya selalu fikir macam tu. Betul. Nasihat sebab anak-anak kan, ada lagi yang itulah. Okay, selain daripada tu sakit pula? Saya vertigo, gastrit. Gastrit tu ada kena mengena apa? Gastrik biasanya memang perut kita lah. Gastrik appendix benda yang dekat lah. GERD dia satu benda yang dekat dengan perut juga. Anxiety, saya dah jadi macam anxiety lepas saya kena. Saya macam bila dah berpusing tu sampai sekarang saya jadi fobia. Okey, faham. Dah tak boleh nak keluar tempat mall kan. Tak boleh crowd ramai-ramai, tak boleh lah. Tak boleh dah. Macam mana tu? Memandu bila jam, kita masa panik. Panik dah. Kereta. Start sakit ni. Biasalah kita manusia yang lemah, manusia yang kadang-kadang segala yang berlaku ni kita tak boleh tanggung lah orang cakap. Dan bila mana dalaman kita pun tak kuat, kita pun mungkin lah kerana kesibukan kita kurang zikir, kurang selawat, kurang ada orang cakap suntikan rohani kita, maksudnya makanan hati, makanan roh ni kita kurang bagi, maka itu yang diterzahir di luar. Kalau kata orang tu rohani dia, hati dia kuat dengan zikir, dia boleh cut segala benda dan dia boleh faham ini semua kadar dan kadar Allah, apa pun aku kena beriman. Maksudnya dia tahulah
Jadi bila kita kurang, lemah, maka di situlah syaitan dan jin akan ambil manfaat. Biasanya kalau benda yang bermain dengan emosi, memang akan ada campur tangan syaitan lah. Dia akan buat kita rasa putus asa, mencela takdir, mencela situation, mencela semua orang. Di situ sebenarnya kita mencela Allah Ta'ala lah. Dan daripada situ dia akan buat kita kufur perlahan-lahan terhadap Allah Ta'ala dan juga takdir Allah. InsyaAllah lepas ni kena brainwash balik, kena berubah balik, kena banyakkan fahamkan agama, banyakkan zikir hati supaya hati kita kuat lah. Solat tu malas tu lah, dia kena mengena lah. Dia memang akan jadi sukar ibadah lah masa saya cakap tadi. Okay. Lebam ada tak? Lebam ada. Okey, faham. Kat peha, betis, dululah gerak. Akak pernah kena rasuk juga? Tak ada. Tak ada lah. Sebab ustaz banyak tanya. Siapa saya dah lemah. Masa tu lah 5-6 tahun, 4 tahun lepas lah. Ustaz cakap, awak pernah kena rasuk? Lepas tu saya kata, Alhamdulillah Ustaz, tapi teruk ni. Sebab saya banyak zikir pun. Lagi sakit tu kita banyak berzikir. Tengah masa pun berzikir. Lagi satu sebenarnya ni, keywords dia kekuatan emosi macam saya cakap. Bila emosi lemah, lepas tu dia jin ataupun syaitan ni jenis dia nampak budak ni aku boleh makan dia, aku boleh psycho dia. Maka orang yang boleh psycho, yang mudah dikontrol oleh jin ni, mudah dia rasuk badan tu. Kalau ada pesakit, dia teruk sangat sakit, tapi dia jenis emosi dia kuat. Dia terus potong, dia terus cut apa benda yang datang, maka benda tu tak boleh kawal dia. Dan kebanyakan orang kena rasuk ni dia 50-50. Maksudnya 50% tu dia boleh kawal. Kenapa yang 50% tu dia tak boleh kawal? Pasal dia benarkan jin tu ambil alih tubuh dia. Dia relakan. Kalau dia tak relakan, maka tak dapatlah jin tu rasuk dia. Okey, pakcik, ada apa-apa nak cerita? Abang ada rasa apa-apa? Tak ada. Pasal apa bang? Saya ni pasal sakit jantung Sakit jantung je lah. Sakit jantung pasal kerja berat pun dia. Kayu beras. Daripada mimpi-mimpi semua tu ada tak? Yang apa mimpi belakangan ni. Belakangan ni selalu dia mengacak sejak hari ni. Dia mimpi kicau macam dia menyamar ke itu ada sekali sekali. Tapi apa jarang saya mimpi dia. Dia bangun memang dia terus fikir solat tengah pagi. Dia macam tu lah. Saya kalau tengah malam jaga, saya zikir tengah malam. Dia kalau dah rasa macam orang nak ni je. Keturunan pakcik ataupun saudara mara ataupun keturunan dulu-dulu ada tak bidan ke perawat ke? Tak ada. Mak saya tu bidan beranak tu ada. Tapi ialah tak apa sangatlah. Ubat orang ke ada tak? Saya sebenarnya dulu masih budak-budak umur 17-18. Saya ada belajar menuntut Saidina Ali punya ilmu ilmu cemeti Ali ilmu bersilat. Ada belajar ilmu lah dulu muda-muda. Umur 17. Masa kes tu masa 13 Mei. 13 Mei. Melayu dengan Cina. Masa tu saya menuntut. Belajar tu lah. Dia ayat Quran ke ataupun ilmu kata-kata? Ayat Quran lah. Okay. Guru saya tu pun baru meninggal umur 125 tahun. 125 tahun. Jodoh jugalah. Dia belajar tu lah. Batu Pahat ke apa? Batu Pahat. Dulu Batu Pahat tu banyak orang yang menuntut ilmu Saidina Ali. Betul. Tapi boleh ke? Sana banyak guru juga. Dia tengok. Dia kadang-kadang ilmu ni Kemarin tau abang. keilmuan ni dia tengok. Kalau kata guru kita bawa jin, kita dapat ilmu jin lah. Kalau guru kita bawa ilmu betul, kita dapat ilmu betul. Saidina Ali ni kita banyak akan bawa berzikir. Dia banyak bawa zikir. Pasal saya, kalau benda tu, dulu saya bawa lepas menuntut, umur masa 17-18 tahun. Lepas saya pergi tempat orang buat gelanggang silat, saya buat baca silat. Orang cabar saya lah kan. Jadi yang saya heran, abang ipar saya tu dia tengok saya. Saya punya silat tu macam terbang. Oh, macam main jurus lah. Jurus macam Nasruhak tu lah. Dia macam tolak je orang terbang. Boleh terbang gitu. Abang yang terbang pun sama kan? Saya yang terbang. itu orang kira yang hebat-hebat juga yang berlawan dengan saya. Tapi dia orang berheran tengok saya, kenapa kamu boleh terbang? Abang tak sedar. Saya tak sedar tu.
Jadi ilmu kalau kita amal, kita gunakan, kita hilang kesedaran. Yang pertama. Yang kedua, bila amalkan ilmu tu, kita hilang kendali lah. Maksudnya bukan diri kita lagi dah. Yang ketiga, bila kita amal ilmu tu, semakin lama amal kita akan semakin panas baran. Jadi panas, tak boleh pakai baju. Rasa panas sentiasa. Okey. Seterusnya, bila kita amalkan ilmu tu, kita akan semakin jauh pada Allah. Maksudnya, tak sembahyang apa tapi dapat kehebatan. Contohlah. Dan yang seterusnya, bila amal je ilmu tu macam-macam kita nampak kelibat datanglah itulah inilah, biasanya tu ilmu jin lah. Kalau kita amalkan ilmu benar ni, makin kita amal kita makin rasa tiada apa-apa, kosong. Yang kedua, kita amal, kita sedar totally. Yang ketiga, kita amal ilmu tu, kita akan menjadi tenang dan sejuk. Ilmu biasa ni dia sejuk, ilmu yang benar ni lah. Dan seterusnya kita akan semakin dekat dengan Allah Ta'ala dan semakin suka mengamalkan surah-surah Nabi lah. Kita gangguan tu kata Alhamdulillah. Tak ada apa-apa lah. Pasal ayah ni saya kalau lepas solat dah berapa tahun lah. Saya lepas solat, saya berzikir. Apa yang baca, berzikir, membaca, mengaji, sedekah kepada mak, keluarga, Nabi, para Nabi Muhammad. Kepada para kubur ahli kubur kaum muslimin muslimat. Ada sekarang ni hati gerak dah berapa tahun dah. Bila lepas sembahyang saya berzikir apa begitu, tiap-tiap waktu saya bersedekah kepada para ahli kubur kaum muslimin dan muslimat. Kita ingat pasal apa? Kita mungkin banyak dosa. Betul. Kita nak mengapunkan dosa. Allah suruh kita bersedekah, berzikir, apa yang kita boleh buat, kita baca, kita sedekah kepada orang ahli kubur. Betul. Bapa, Nabi, itu yang penting. Jadi saya hari ini dah berapa tahun ni, 2-3 tahun saya buat itulah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus saya kekal lah. bersedekah mak ayah. Sekarang ni Nabi, para Nabi, kaum muslimin dan muslimat, para ahli kubur. Jadi kita dari segi Islam, kita nak mengapunkan dosa-dosa. Allah suruh kita bersedekah dengan berzikir, dengan ayat suci Al-Quran Karim kita baca. Kita sedekahkan. Kita nak sedekah harta tak ada. Yalah. Kita buat sedekah hari ini aja. Betul. Ada yang diorang kata untuk kita menebus kesalahan kita. Betul. Kita banyak salah. Kita dunia ni kita banyak buat salah. Betul. Saya pun muda-muda banyak salah. Jadi kita nak mengapunkan dosa-dosa kita kena bertaubat, minta ampun pada Allah, kita bersedekah dengan harta yang kita ada ini, berzikir. Betul. Itu Allah memang memberi gerak hati saya lah. Dia kalau nak mengapunkan dosa-dosa kita, harta kita, kalau harta benda tak ada, kita berzikir, bersedekah itu. Sedekah kita itu. Ya. Yang lain kita tak mampu. Itu. Jadi saya sangat Alhamdulillah saya buat itu. Okey. Okey. Sebab kalau saya buat berzikir itu Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau apa-apa, Alhamdulillah badan itu. Sedap lah. Okey. Kalau dia mesti bukan Aku kan kena sakit jantung dah lama dah. Abah sakit jantung kerak ulang kali, mak meninggal. Tahun ada kena dekat mata. Saya pergi Aroma. dekat laut malam dengan anak-anak buat belaba jalan ke Melaka. Saya kena ke sana dalam 7-8 tahun lagi. Tiba-tiba kena serangan jantung masa tu. Saya bila hati saya rasa dada tak sedar, saya fikir Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita sebenarnya bila kita berdialog dengan pesakit ni, ini adalah kita diagnose mereka lah. Daripada diagnose yang kita dapat, 3 ni memang ada ciri-ciri tanda-tanda gangguan lah. Dari sudut mimpinya, dari sudut lebamnya, daripada sudut tanda-tanda sakitnya. Cuma untuk diagnose ni kita tak boleh buat secara orang cakap terburu-buru lah. Kita kena tanya juga, kita kena cek juga daripada sudut hospitalnya macam mana. Kalau kata dari sudut hospital, kadang ada sakit yang memang sakit gangguan saja, ada sakit yang bercampur dengan sakit hospital, ada juga dia hanya sakit hospital. Kalau sakit hospital lagi-lagi berkaitan dengan organ dalaman ni, saya sarankan memang kena jumpa doktor ataupun jaga pemakanan lah.
Tak ada orang yang boleh tukar jantung baru. Pasal kat hospital pun susah nak dapat jantung. Macam mana orang tu dapat jantung? Saya ni ada benda-benda dampi-dampi. Wallahualam, kita tengoklah kejap lagi saya. InsyaAllah. Jadi sepanjang proses perawatan, ada part saya baca dan ada part saya akan tekan bahagian-bahagian tertentu lah. Menggunakan kayu ni di ubun-ubun, belakang telinga, belakang badan dan juga keseluruhan belakang badan lah. Tengok pada tempat-tempat yang sakit tu. Di kawasan private part kita jangan benarkan mana-mana perawat pegang, melainkan emergency ataupun terpaksa betul baru boleh dipegang lah. Itu pun tak disarankan. Kalau ada perawat nak masuk tangan dan telekong semua, tepiskan tangan dia lah. Ataupun kalau dia nak buat macam tu, tunggu sekejap, saya nak panggil akak, saya rakam. Bila ada rakaman, apa-apa kita boleh cas dia cabul kita ke apalah. Bila tak ada rakaman, macam mana kita nak jaga? Kena protect betul-betul lah, insyaAllah. Boleh mula niat dan boleh mula zikir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله العلي العظيم بسم الله الغفور الشكور بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله أركك من كل شيء يزك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركك التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنات المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkanlah aku merawat rohani dan jasmani ini ya Allah. Jika ada kebatilan jin dan sihir dalam tubuh mereka ya Allah, hancurkan ya Allah, binasakan ya Allah, musnahkan ya Allah, tamatkanlah ya Allah. Jika ada yang lari ya Allah, sejauh mana pun mereka lari ya Allah, heret mereka masuk dan binasakan semuanya ya Allah. Jangan biarkan satu pun tertinggal ya Allah. Permudahkanlah urusanku ya Allah, janganlah engkau persulitkan ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair ya karim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Zahirkan mereka ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أول وآخر والظاهر وباطن الله أكبر. Ya Allah, 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 Ya Allah. Bismillahi awal wa akhir wa zahir wa batin, Allahu akbar. Lahirkan mereka ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahu akbar. Lahirkan diri kalian wahai bangsa jin. ليس لها من دون الله كاشفا 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي
Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Zahir, Allahu Akbar. Wahai bangsa jin, zahirkan diri kalian. Kenapa ganggu jasad ini? Ha? Kenapa kamu ganggu dia? Ha? Kenapa kamu ganggu dia? Ha? Duduk. Kenapa kamu ganggu dia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia supaya menyembah dan beribadah pada Allah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Tunduk ke sini ya Allah. Kenapa kamu ganggu dia? Ha? Boleh cakap tak? Kamu datang dari mana-mana? Tenangkan diri kamu. Aku tak nak berlawan dengan kamu. Aku hanya datang bantu keluarga ini dan adik ni. Kamu telah lama menyusahkan anak Adam ni. Nampak macam harimau ni. Kamu harimau? Ha? Harimau ke pontianak ni? Harimau. Tenang. Kenapa? Apa tujuan kamu damping ni? Ha? Tak ada tujuan? Kamu suka dia ke? Kamu datang dia damping dia pada dia kecil? Pada rumah lama Habis? Daripada mana? Jangan sombong. Aku bedal kamu punya gigi kau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Jadi kenapa nak gaduh-gaduh? Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Bukan urusan kau. Urusan aku pasal dia sakit aku. Kamu jangan sombong kau yang sombong. Kamu tak kenal aku siapa lagi Kau yang sombong. Sekarang macam mana? Aku bagi kamu 3 pilihan. Yang pertama, pergi dan putuskan segala perhubungan dengan dia. Dia tak nak kamu. Tadi dia dah buat ikrah dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, bukan aku. Kamu kena pergilah. Dia tak nak kamu. Dah lama kamu menyusahkan anak Adam. Kau jangan kacau lah urusan dia. Urusan dia adalah urusan aku. Pasal dia pesakit aku. Yang kedua, masuk Islam, bertaubat dan pergi. Dan yang ketiga, aku akan sembelih leher kamu pada malam ini, insya-Allah dengan izin Allah. Kalau kamu berdegil, kita buat cara degil. Kalau kamu baik, kita buat cara baik, insya-Allah. Kalam-kalam Allah akan membinasakan kamu pada malam ini. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل 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 ونعم المولى ونعم النصير. Boleh tahan? Itu bau zikir tu. Kita tahu kekuatan kita sebagai umat Islam adalah ayat-ayat Allah dan zikrullah. Tanpa Al-Quran, tanpa kalam Allah, kita tak ada kehebatan pun. Yang hebat sebenarnya kalam dan juga zikir dan juga Al-Quran lah. Kita tidak ada apa-apa. Allahu Akbar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا حول ولا قوة إلا بالله. Okay, betulkan dulu dia punya tudung, tolong Kak. Betulkan tudung dia. Ya. Kalau ada tu. Jadi kita nampak naik rimau Sebelum ni pernah jadi rimau ni tak? Rimau lah. Ya. Juga cerita dia kalau pada kecil, maksudnya benda ni dia damping daripada kecil lah. Dia macam ni. Pada mana kita tak tahu. Cuma bila kita tengok simptom bersakit. Pada kecil dia cakap dia dah mula mimpi, dia dah mula ada lebam, dia dah mula, contohlah antara contoh-contoh dia itulah. Pada kecil dia dah mula rasa diperhatikan, dah mula nampak benda, dah mula ada tanda-tanda gangguan tu, maksudnya benda tu ikut daripada kecil lah. Kalau pada 16 tahun, benda tu ikut 16 tahun lah. Maksudnya bila bermulanya simptom gangguan tu, itulah awal dia masuk lah, ataupun awal dia mula. Itu sebab kita tengok pada sudut situ. Macam saya cakap lah, orang normal dia tidak akan ada apa-apa tanda pun. Dia takkan pernah mimpi benda yang orang ada gangguan mimpi. Dan bila mana benda tu contoh, bermula umur saya 40 tahun je, tiba-tiba saya rasa saya nampak rimau ada ikut saya. Maksudnya itulah mula dia tu. Kita ambil pada mula. Itu sebab kebanyakan orang yang ada gangguan ni, mereka pada kecil dah ada simptom tu, dah boleh nampak, dah ada macam kawan gaib, dia berborak dengan benda tu pada kecil dia tu. Maksudnya benda tu akan datang pada kita seakan ketika kita kecil. Tapi kebanyakan mak bapak kadang-kadang dia orang salah faham, dia anggap boleh nampak jin ni kelebihan, Allah bagi anak dia kelebihan. Sedangkan pada awal dia kecil itulah benda tu datang untuk manipulasi dia dan menanamkan rasa sayang dan cinta pada dia. Supaya dia rasa benda ni baik, buat apa aku nak buang. Dia lindung aku pada kecil, dia jaga aku. Aku pergi mana-mana, aku jadi berani pun pasal dia lah. Macam tu. Ketika semua orang sedang benci aku, dia ada tolong aku, dia ada jaga aku, dia ada hiburan aku. Jadi kita nampak tak benda tu baik? Memang kita nampak dia baik lah. Cuma kalau kita fikir secara luas, dia claim dia jaga kita, dia bersama kita. Tapi kenapa kita sakit? Kenapa kita boleh kena buatan orang? Maksudnya di sini sebenarnya bila kita mula dah sedar dan kita mula dah nak buang dia dah mula serang kita. Dan dialah mengaku menjaga dan dialah menyerang kita. Akibat daripada kita dah mula tak layan dia, kita dah mula malas nak dia. Kita makhluk yang bertuhan, mesti kita sikit sebanyak walaupun lama kita tak solat, mesti kita nak kembali pada Allah, kita nak perbaiki hubungan. Bila kita start je nak baiki, itu yang dia datang serang kita jadi sakit. Dan bila kita dah sakit,
kita akan tak dapatlah buat ibadah. Dan ketika itulah dia kontrol diri kita sepenuhnya. Okey. Okey, fokus balik insya-Allah. Ada rasa berdebar lagi tak? Kurang. Kita cek lagi. Awal tak ada orang beramal. Kita cek balik, kita tutup mata balik. Bismillah. Takutlah. Tenang. Kat sini. Kita nak habiskan. Kita nak habiskan, kita habiskan betul-betul. Tu memang gigil. Jangan separuh-separuh. Tutup mata. Niatkan, ya Allah, aku usaha malam ni bagi aku kekuatan untuk habiskan semua gangguan yang ada pada aku. Kita nak habiskan ni betul-betul biar kita lepas ni free, tak ada apa-apa pun selain keluarga kita sendiri je. Jangan kita tertipu dengan tipu daya mereka. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله أول وآخر والظاهر وباطن الله أكبر ظهير Lahirkan diri kamu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Lahirkan diri kalian, wahai bangsa jin. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر. Kalian akan binasa pada malam ini jika kalian bersombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan dia boleh? Tak nak? Dah lama. Lama tak lama? Kamu kena lepas. Baru datang hari ni kenapa? Aku bawa takdir baru jumpakan aku dengan dia. Bertaubat masuk Islam, pergi, boleh? Kamu dah sayang sangat kat dia lah. Betul? Dia sayang kat kamu tak? Dia tak sayang kat kamu, kamu tepuk sebelah tangan buat apa? Buang masa je. Yalah. Dia nak sihat, dia nak beribadah kepada Allah. Kalau kita sayang seseorang, kita tak susahkan hidup dia. Kita tak buat dia sakit, kita tak buat dia menderita, kita tak buat dia terganggu emosi. Kamu dah kacau seluruh hidup dia dah. Berapa lama dah kamu kacau? Dan dalam keadaan kamu kacau dia berapa lama ni, apa yang kamu dapat? Kamu dapat apa? Kamu seronok atas kesusahan orang lain? Kamu seronok dengan orang lain sakit? Patutnya kalau betul kamu sayang dia, kamu tak buat macam ni. Kamu galakkan dia kembali pada Allah.
Kamu mudahkan cara kehidupan dia. Kalau ada orang luar nak buat salah ke apa ke, kamu lindung dia kerana Allah. Itu yang betul. Ini kamu yang menyakiti dia, kamu mengganggu hidup dia, buat apa? Mana-mana jin, mana-mana manusia yang bukan Islam, yang mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka umpama bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Allah akan muliakan kamu dengan Islam. Segala dosa lalu kamu yang kamu buat terhadap jasad ini dan semua dosa-dosa kamu Allah akan hapuskan. Kamu seperti bayi yang baru lahir. Bertaubatlah kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Allah hanya redha dengan agama Islam. Dengarkan selawat ke atas Nabi ni, mudah-mudahan membuka hati kamu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yaghsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala 'arsy istawa. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Bertaubat pada Allah. Boleh? Tak nak? Aku bukan manusia nak kena taubat. Jin pun dapat syariat. Jin pun masuk syurga ataupun neraka. Kau manusia, kau tak tahu apa-apa. Apalah, aku baca Quran, Allah sebut jin dan manusia. Kau baru lahir kat dunia ni. Kau baru lahir kat dunia ni. Aku baru lahir pun aku boleh fikir Allah tu Tuhan. Aku boleh fikir Islam tu benar. Aku fikir sihir itu, siapa yang buat sihir itu berdosa besar, Allah akan laknat hidup dia. Tak nak dengar lah. Kamu dah lama lahir pun kamu tak ada otak. Rugilah kamu. Ada otak tapi macam otak udang. Buat apa? Aku bagi can dekat kamu ni. Kalau kamu berdegil, aku akan sembelih leher kamu hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atas. Dia sebenarnya jin yang psycho je. Jin yang psycho lah. Maksudnya dia tak ada kekuatan pun. Dia ada jin yang kuat, ada jin yang lemah. Semua jin ni jenis psycho. Dia pandai psycho. Ha. Okey, sekejap. Kita bagi dia minyak kasturi dulu. Okey, relax. Okey, tangan. Tangan. Jatuh. Tak apa. Kalau awak rasa nak baring, baring je dulu. Okey, gosok tangan dua-dua. Okey, akak ambil. Okey, akak. Okey, gosok tangan dua-dua. Lepas tu tekupkan ke muka, selawat Nabi, tarik nafasan dalam. Tarik nafasan dalam, lepas. Okay, selawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafasan dalam. Lepas. Okay, sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafasan dalam. Lepas. Okay. Saya nak clearkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma ji'tum bihi sih innallaha sayubtiluh 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 innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, keluarkan ya Allah, hancurkan ya Allah, binasakan ya Allah segala kebatilan jin dan sihir ya Allah yang masih ada dalam tubuhnya ya Allah. Jangan biarkan satu pun tertinggal ya Allah. Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batin. Allahu akbar. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Keluarlah kau, wahai musuh-musuh Allah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Al'anuka bi la'natillah. Allahu akbar. Okay, ambil bantal tadi, bagi dia baring. Baring saja. Allahu akbar. Tinggi sikit. Okey, baring. Baring. Ada tinggi tak? Tinggi lagi. Okey. Niat dalam hati, ya Allah, aku tak perlukan mana-mana lagi. Tutup dulu. Nanti angin masuk dekat mic. Nanti bunyi angin je. Niat dalam hati, ya Allah, aku tak perlukan mana-mana jin lagi, ya Allah. Keluarkan, binasakan semuanya, ya Allah, yang ada dalam tubuhku, saraf-sarafku, salur-salur darahku, rahimku, jiwaku, emosiku, semuanya keluarkan, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فوقع الحق وبطال ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن لله وإنا إليه راجعون الله أكبر Akak dua pun ada gangguan. Sedar tak pada awal tadi dia sedawa kan? Sedawa pada awal
Sekejap kita kena clearkan. Ini banyak teruk juga badan ni. Kita clearkan perlahan-lahan. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله أكبر. Padahal kita tak genggam kepala dia. Kita genggam atas saja. No. Sediakan air cawan untuk dia. Kalau nak air bagi tahu Okey, saya nak clearkan belakang telinga. Belakang telinga ni sakit sikit. Okay. Tahan. Relax, ingat Allah banyak-banyak. Allah. Hati-hati Allah. Tenangkan diri. Air mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah. Yang ni pun selalu sakit kepala juga. Kita orang tiga-tiga. Patutlah bini saya sakit kepala. Allah. Dia datang serang dulu. Kita orang, saya dah okey. Lepas berubat itu kan. Tapi dah bila tahu bawa nak atas seminggu, dah sakit kepala dah. Hari kami saya tu. Relax. Ni tegang ni, nampak? Tegang Hari tu ada Okey. tumbuh. Tapi tak. Dia kalau kata yang selalu sakit kepala, ada jin yang duduk di kawasan belakang lubang telinga tu. Itu sebab saya pegang. Sini. Kat situ. Bisikan-bisikan jin yang membisik pun duduk dekat kawasan sini, lubang telinga ni. Dulu macam asing. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah. Dah tak nampak mata. Ya Allah. Sikit abang Wan. Ya Allah. Kalau ada romak, sporting. Okey, relax. Dia takut. Dia kalau kita force pesakit, kita takut kena serangan jantung. Betul. Itu sebab kita kena cool. Kalau kena lagi satu, dia ada masalah sakit hospital juga Dia ada sakit hospital tak? Tak tahu, tak cek. Tak pernah cek Masuk. Awak masuk dulu adik-adik. Papa kebenaran nak lawan ni. Ini masuk. Ini semua orang masuk. Bobo ni kan. Bisa. Bisanya. Pucuk. Dia orang rumah saya dan saya lah, kita akan kena serangan awal. Benda tu dah datang serang kami dulu. Ketika rawatan pun kita juga diserang. Dan selepas rawatan kadang-kadang balik hotel pun kami kena serangan. Itu risiko-risiko jadi perawat lah. Sebab kadang-kadang kita ada deal dengan perawat, tiba-tiba dia tak jadi datang. Lagi tu betul tak dia cakap. Saya boleh tahu lah bawa sikit lagi. Pasal jin tu lagi jumpa dia dah dulu. Dia cakap kan, kita ni sebab apa bawa minta duit ni. Buat dia dah kena. Kita pula batal. Kau rasa orang perawat tu macam mana? Betul tak bawa? Lagi satu, bila kita seorang pesakit masukkan full payment, pesakit nak cancel pun dia akan fikir panjang. Dia aku dah masuk. Pasal jin ni akan buat supaya kau percaya ke dengan dia tu. Dia tu tipu je, dia akan hilangkan rasa kita. Lepas tu tiba-tiba kita rasa sihat, tiba-tiba kita rasa dah sihat lah, kau cancel je lah dengan bawan. Lepas cancel je kena serangan balik. Pasal setiap kali pesakit tengok video saya, jin tu pun akan melihat sekali. Jadi jin tu akan kaji, dia ni macam mana taktik dia, macam mana lawan dengan jin. Maka jin tu akan cari tahu saya duduk di mana semua. Pasal jin dia pun ada community sama dengan macam kita. Kita kalau ada saudara kat PD, ada juga jin ada saudara kat PD, macam tu lah. Jadi kau cari budak ni,
Macam tu. Bismillah. Ya Allah, mereka pada lagi. Allah Akbar. Allah Akbar. Okey, kita tarik dekat kaki pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Pasal gangguan yang akak hadapi ni, dia dah jalan satu body tau. Itu sebab dia sakit satu badan. Yang dua ni dia dapat masuk tapi tak kuat. Dia dapat. Itu sebab ada refleks tadi, ada tanda mimpi, ada benda yang datang. Bila nak rawat tiba-tiba kena serangan. Dia ada tapi dia tak sampai tahap merasuki. Ini di merasuki itu pun dalam 50%. Itu sebab dia boleh buka topeng, dia apa ni, dia boleh muntah apa semua tu. Kalau 100% dia tak, dalam telekung dia muntah. Dia macam umpama memang totally dia tak ingat apa-apa. Itu 100% lah. Bila dia sedar tu kenapa ni, apa yang jadi ni, itu 100% lah. Bismillah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amrihi Allahu ala kulli shay'in qadir. Bismillah. Rasa benda tercabut tak? Semua tetangga. Bismillah. Ya Allah. Dia tak terkencing. Pasal benda ni pada kecil. Bila pada kecil ni, dia umpama macam bila kita nak keluar atau nak buang dia, umpama macam kita siat kulit kita pada isi. Maksudnya dia dah bersatu lah, banyak isi dengan kulit. Itu sebab bila nak clearkan tu, dia akan rasa sakit sangat. Ada pesakit sampai cakap, dah lah saya dah tak larat. Tak boleh kak. Macam mana pun kita kena settlekan habis. Sampai dia totally tak rasa apa-apa. Bila kita tarik kat kepala sekejap lagi, dia dah tak rasa apa-apa. Kita cek dekat kaki, dia dah tak ada apa-apa. Maksudnya dia dah clear. Kurang kat kaki? Bismillah. Masya-Allah. Dah tak ada rasa macam tadi kan? Jin ni mana-mana tempat boleh duduk. Biasanya celah kaki ni, celah kita punya di celah-celah ni, tempat-tempat sulit. Sambungan badan dekat rahim. Kalau kat rahim ni biasanya pesakit tu akan kerap keguguran, kerap tumpah darah. Lepas tu period tak stabil, dia sukar zuriat. Period terlalu banyak lah. Ataupun period dia berpanjangan biasanya. 3 tahun datang bulan, 5 tahun tak datang bulan, macam tu lah. Itu biasanya yang jin dalam rahim lah. Ataupun Kalau ada yang pernah saya sekali sakit tu, dia bawa masa saya kena sakit perut. Dia macam bawa perut macam ni. Dia ada dalam perut lah tu. Lepas tu dekat hari-hari ataupun dekat rahim tu rasa menikam-nikam ataupun mencengkam-cengkam. Ada benda yang macam menggenggam hari-hari kita tu. Itu biasanya gangguan dekat rahim lah. Tabat syada abi lahab wa tabb. Pakcik ada rasa apa-apa tak? Tak ada. Pakcik tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah. Allah, bisa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Kurang belah kiri dah kurang. Jadi different dia ataupun perbezaan dia, pesakit boleh rasa selepas beberapa saat kita cabut keluar pada badan ni. Ada orang cakap mana boleh jin-jin sakit-sakit ni boleh cabut, dia tak belajar. Kaedah yang kita belajar dia tak tahulah. Manusia gitulah. Dia sebenarnya memang fitrah. Orang kalau tak belajar, maka dia tak tahu. Mungkin dia belajar kaedah lain, saya mungkin kaedah lain. Saya pun tak tahu apa kaedah yang dia belajar. Dan dia pun tak tahu apa yang kaedah yang saya buat. Tapi memang jujur kita katakan, rawatan yang saya buat bukan ruqyah syariah, tapi rawatan Islam yang digabungkan dengan rawatan Melayu lama. Kalau tok nenek kita ada ilmu yang bersih, yang tidak ada bantuan, yang tidak ada menggunakan kaedah lain, kita nak buang, kita nak tinggalkan, rugilah kita jadi orang Melayu. Kita memang nak ikut Islam, tapi kita ada jati diri, kita orang Melayu kan. Rawatan Melayu ada, dia bersih, dia tidak ada ganggu, tidak ada campur tangan jin, tidak ada bantuan jin. Kita gunalah. Benda ni dah lama. Lama dah. Kurang belah sini? Okey, alhamdulillah. Dia jin yang masuk dalam badan kita, dia akan beranak pinak. Tu kita mimpi baby tu. Merujuk kepada dia bagi tahu dia ni beranak pinak. Kalau ikut pandangan ulama, dia hanya laga kemaluan dia akan lahir anak-anak jin yang tak tahu berapa banyak, terus akil balik, terus macam form 1, form 2 macam tu. Dan dia punya banyaknya lahir tu kita tak tahu berapa banyak, ratus ataupun ribu. Maka dia akan membiak. Kalau 10 tahun kita sakit, 10 tahun dia membiak. Itu yang pergi kat orang tu, pergi kat orang ni, dia akan pergi cari body lain pula yang berkaitan dengan si badan yang dia duduk ni. Kadang-kadang suami ataupun keluarga cuba nak rawat dia, kita dah kena serangan dulu, kita sakit. Siapa yang cuba nak tolong si pesakit, mesti akan diserang oleh jin yang dampingi pesakit tu lah. Pasal kalau boleh dia nak hidup dengan kita sampai mati. Kita mati, dia pergi kat anak, pergi kat cucu. Itu sebab kita minta pesakit adakan satu kekuatan yang besar supaya biar aku je orang yang terakhir sakit. Lepas ni anak aku, cucu aku jangan sakit. Kita nak macam tu. Kurang Alhamdulillah. Dekat kawasan rahim ada sakit tak? Dulu ada macam kemaluan. Okey. 1 bulan saya macam ibarat limpah kat dia. Oh, subhanallah. Saya pinjam botol reset kejap Kenapa nak sembuh masa? Tangan letak kat tepi. Okey, tangan letak tepi, dekat tepi badan. Tepi badan. Kita nak check dekat kawasan ni ada tak? Jadi. Okey. Kalau nak pergi kencing, pergi kencing tu. Okey, pergi kencing dulu. Sekejap, air terkencing. Jadi orang cakap kita nampak lah, kita nak clearkan badan dia sampai tahap dia sampai nak terkencing-kencing lah. Dia sampai tahap nak terkencing-kencing. Dia sakit dia tu. Sakit dia tu rasa sampai kita nak terkencing. Macam contohlah kita sakit hospital ataupun sakit kronik lah. Kadang kita tahan sakit tu, kerana nak tahan sakit tu sampai terkencing-kencing. Macam sakit hospital kan. Macam tu lah. Macam contoh orang beranak lah. Sampai terkencing-kencing. Bukan air ketuban yang keluar, air kencing yang keluar. Bukan kencing tadi. Beranak air bongsu 3 kali berak. Dan itu salah sebab kita minum minyak kelapa darah. Nak senang buka. Dah dia dah buang besar 3 kali. Korang masuk dulu. Adik-adik masuk dulu. Masuk dulu. Sekejap lagi kan baru keluar. Yang si kecil tu nak rawat kan dia dah pergi balik budak kan. Bosan lah mama. Dia tak tahu buat apa. Bagi pun Dia budak-budak gitulah, macam apa yang kita nampak, simptom gila gadget sampai tak tidur ni bukan kata ada pada akak, ada semua anak-anak orang. Termasuklah orang-orang dewasa pun sama. Orang sekarang dia terbalik, malam jadi siang, siang jadi malam. Termasuklah saya sekali. Masa saya kerja malam balik 3-4 pagi, lepas subuh lah baru saya tidur. Pasal dunia kita hari ini memang gitu.
banyak orang lebih cenderung cari kerja malam, siang dia tidur. Kita pun tak tahulah kenapa, mungkin perubahan dunia sekarang kan. Cuma kalau boleh kita pantau anak-anak, jangan sampai tahap dia tidur lewat-lewat, pasal sistem badan dia masih muda kan, takut nanti dia jadi habit yang dia bawa sampai besar nanti susah lah. Pasal kerja pun pagi, nak masuk kelas, nak belajar, nak sekolah semua pagi. Takut Anak saya ni masa saya dengan saya dah dia daripada kecil dia kena menangis non-stop. Tawan dah dekat 2 bulan. cawan tangis lah. Hantar sana sini berubat. Hantar dekat ustaz yang memang ustaz tu memang pakar untuk ubat apa budak-budak tangis. Pun tak dapat juga. Tak lepas. Alhamdulillah kawan abah dekat Nilai jumpa tu kawan abah tu dia buat rawatan secara tradisional ini. Dia pun amal-amalkan hati surani jugalah. Alhamdulillah baru stop nangis. Kira dia dah sampai kena keluar apa? Keluar biji. Adik. Nangis terlalu lama. Dia macam ada isi dia dah naik. Masa baby tu. Lepas tu lepas dah rawat tu alhamdulillah dia dah tak nangis, tapi sekarang ni dia tak boleh tidur malam. Bila tidur malam kadang-kadang pasal zikir dekat TV, pasal zikir sentiasa. Kadang-kadang dia boleh tidur, kadang-kadang dia tak boleh tidur. Tak apalah, jadi kita cuba cek mata dia lah. Kalau ada apa-apa benda kita cuba cabut lah. Cuma kalau memang habit dia terlalu dah berpanjangan, memang dia tengok handphone sampai pagi, itu dia dah jadi habit lah. Maksudnya dah jadi habit, dia punya apa, kebiasaan lah. Dia punya kebiasaan lah. Nak tutup mata dia tak boleh. Dia nampak macam ada ni tu. Macam tadi kan dia kata mimpi nampak kaki. Ini baru semalam kemarin tu dia nampak. Dia tiba-tiba naik atas badan kita tu. Panjat kita kenapa kan? Dia melompat dalam, lepas tidur dia terus lompat. Ni mimpi apa? Mimpi ada kaki kat bawah kaki tu. Lepas tu boleh tak buka lampu? Kita buka lah lampu nak pergi kerja besok. Mata kan dia tak tidur, kita punya mata dah bengkak, kita Jadi kita pula jadi trouble lah. Lepas ni kena bagi, kena disiplin, kena balik lah. Cakap besok nak main handphone tak? Nak. Kena tidur awal. Supaya kita ubah balik dia punya sistem tidur. Pasal benda ni akan jadi habit. Contohlah, seseorang yang kerja guard, dia kerja malam setahun. Lepas tu dia tukar shift siang setahun. Dia nak tukar balik pertukaran dia tu, nak tukar balik ke dia masuk shift siang tu. Dia akan nak ambil masa balik untuk badan dia, mata dia, diri dia sesuai balik dengan pasal fitrah dia macam tu. Bila benda tu istiqomah lama kita jalan, baik ataupun buruk, maka dia akan jadi terbiat lah. Bila dia jadi terbiat tu yang susah nak buang. Tahun depan dah akan nikah. So nak sekolah semua susah. Tahun depan dia masuk 5 tahun. Dia nak masuk nikah. Fikir pagi ke tengah hari. Sebab tengok dia tidur macam tu kan. Kalau boleh biar pagi sebab fresh kan orang kata kan. Tengok dia macam tidur malam susah sampai 4-5 pagi. Kita nak pergi kerja pukul 6 tu, baru dia nak tidur macam tu. Jadi trouble lah nanti. Dia kata no, kata nak tidur, dia kata, tapi tak boleh tutup mata. Tapi lepas berubat kali dengan Tok Singa, dia punya anak murid dia kat sini, dia bagi apa minyak apa tu? Minyak apa tu? Kasturi kijang. Ya. Sapu dekat kening, sapu dekat sini. Nampak kurang sikit. Nampak ada perubahan lah. Tapi macam kena bergantung pada tu pula. Bila pasal zikir-zikir tu, kadang-kadang jalan, kadang-kadang tak boleh. Sedah kata dia. Jadi nak bergantung pada minyak tu sedah. So, dia pun kadang rimas juga budak kecil kan. Apa kita tengok macam ni kejap lagi. Macam mana lah. Tahun depan nak masuk sekolah nikah tu. Tidur malam ni mati. Mak dia sekali. Kita orang ni SAK tu. Wallahualam, saya tak tahu. Cuma dia kalau bab perihal saka ni, kalau daripada tanda-tanda, adalah tanda-tanda dia. Yang pertama, mimpi umur lama. Itu tanda. Mimpi umur lama, mimpi arwah keluarga yang telah meninggal dunia, tok nenek kita selalu datang. Mimpi menerima sesuatu. Mimpi menerima sesuatu. Saya mimpi terapung. Mimpi ada orang bagi barang. Itu semua mimpi-mimpi yang merujuk kepada jin keturunan lah. Dan mimpi baby pun merujuk kepada jin keturunan. Cuma untuk mensahihkan benda-benda ni semua, dia perlu ada cerita. Cerita ni maksudnya cerita yang pakcik tahu, cerita yang makcik tahu tentang keluarga dia orang, adik-beradik dia orang yang lalu. Kalau pakcik cerita contoh, tok saya dulu ada rimau jaga dia, maka yang rasuk ni rimau, benda tu relate lah. Betul tak? Kalau ada cerita, barulah benda tu kita boleh sahkan
memang saka ketua keluarga ni. Pasal cerita tu yang paling penting pasal kalau perawat tu dia cakap, kak ni ada saka, dia pun tak kenal keluarga kita, macam mana dia boleh cakap macam tu? Memang ada tanda-tanda kita, guideline kita tanda-tanda tu. Tapi untuk sahihkan lagi, bagi dia jadi 100% tepat, penceritaan daripada keluarga kita sendiri. Kalau keluarga kita memang ada cerita, tok kita dulu memang hebat ni, orang cakap dia ada rimau ikut dia apa semua. Jadi kita tahulah cerita tu. Kalau tak ada cerita, macam mana kita nak cakap saka? Macam tak adil lah bagi orang yang dah meninggal tu. Atas dasar kita main cakap je, kita dah memfitnah dia orang ataupun menuduh dia orang lah. Macam pelik, ada orang cakap tak ada. Kita macam Ada kata sihir. ada pula barang-barang. Sepanjang perempuan ni. Ada kata sihir, ada kata saka. Ada kata dua-dua sekali. Okey, bagi balik. Nak cek perut tu, kawasan perut. Sebab anak yang bongsu ni, ayah ni, yang banyak mulut ni, dia kalau tidur, Kacik gigi tu biasa. biasa. Itu tak ada apa-apa. Pelik lah. Saya tidur pun kacik gigi, takkan saya ada saka. Pasal benda tu orang panggil apa? Body habit lah. Kadang kita tidur memang ada benda yang, kadang ada orang tidur mata terbuka, mata berkelip-kelip. Itu benda yang habit. Maksudnya bukanlah tanda seseorang kalau kacik gigi dia ada saka, tak ada. Sakit kat sini. Okay, bismillah. Tahan sikit Bismillah. Ya Allah, bisa. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah. Dia pasal segala benda yang kita nak diagnose ni, dia kena ada detail yang tepat. Contoh kita cakap orang buat. Apa bukti akak cakap orang tu buat? Ada CCTV, ada gambar, akak nampak sendiri dengan mata, tak ada perawat cakap. Kenapa akak percaya? Akak sendiri yang mengalami pun akak tak tahu siapa buat. Maksudnya di sini kita boleh nampak. Pasal satu-satu kata tuduh, jika ianya tak memiliki bukti, macam mana kita nak sahihkan benda tu? Itu sebab sihir ini tidak ada akta di mahkamah. Itu sebab tak boleh naik mahkamah. Pasal benda yang tak nyata. Naik pun masuk dalam kandang. Mana awak tahu dia sihir awak? Abawan bagi tahu. Mana abawan tahu? Abawan masuk kandang. Allah bagi tahu saya. Bukti dia apa? Apa yang menyahihkan Allah yang bagi tahu awak? Ke syaitan bagi tahu awak? Jadi benda tu dah tertolak. Itu sebab kalau kata kita nak mengatakan orang buat, kita kena ada bukti. Kalau kita nak mengatakan sihir, kita kena ada bukti. Kalau kita nak mengatakan saka, kita ada bukti. Bukti itulah. Kalau tidak ada barang-barang pusaka. Kalau tidak ada orang yang mengamalkan ilmu. Mungkin diambil. Saka tu bukan melalui dua jalan tadi. Mungkin diambil untuk jaga tanah, jaga keluarga, jaga kebun. Untuk sahihkan dia, perlu ada penceritaan pada keluarga. Benda tu tepat lah. Pasal keluarga kita je yang tahu sejarah keluarga kita. Yang secara tepat lah. Cuma, kita nampak ada satu poin. Pakcik ada amalkan ilmu. Sehingga pakcik boleh terbang tanpa disedar. Mungkin ada hubung kait, mungkin tidak. Itulah, antara dua lah. Kita akan clearkan sampai dirasa kurang di kawasan ni. Jadi saya pakai barang-barang ni supaya saya tak menyentuh tempat-tempat private tu lah. Ada gangguan ataupun ada benda, ada sihir yang kita boleh tarik atas angin. Maksudnya tak payah menyentuh macam ni, tarik macam tu je. Ada yang jarak jauh pun boleh juga. Ada yang kita terpaksa sentuh. Kita tengok kes. Kalau dah berat, kalau dah pada 4 tahun, sekarang umur berapa tahun? 28. Dah berapa tahun dah tu? Lebih 20 tahun 24 tahun. Takkan kita nak tarik pada jauh, mana mau.
Benda dah berakar dah dalam badan dia. Dah beranak pinak, dah jadi macam pokok yang ada akar yang sangat kuat. Jadi kita kena menyentuh. Lagi satu, dia jenis memiliki sakit yang dia pun tak tahu sakit kat mana. Kejap sakit kat sini, kejap sakit kat sini, kejap sakit kat sini. Dia bawa cucu kat sini memang ada. Sini memang berikat bawa orang. Berat bahu Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahu akbar. Kurang Benda ni dia detail. Dia kena detail. Sebab saya fokuskan satu malam satu keluarga. Benda yang kena detail. Boleh saya nak buat satu malam 4 keluarga. Tapi satu rumah 20 minit je lah. Lepas tu nanti susulan lagi sampai bila? Sebenarnya rawatan susulan yang sebenar kepada pesakit adalah produk yang kita rukiahkan kepada pesakit. Itulah rawatan susulan dia. Yang kedua, amalan zikir yang kita bagi pada dia. Benda itulah yang akan jadi rawatan susulan pada dia. Jangan kita lembik sangat ke sikit-sikit cari perawat. Pasal nanti kita dah tak ada kekuatan dah. Sikit je cari perawat lah, saya dah tak tahu. Maksudnya kita dah bergantung harap. Maksudnya selepas rawatan, kita kena struggle. Kita kena cari balik kekuatan kita yang hilang. Kita kena sembuh. Kita kena yakin Allah akan sembuhkan aku. Kita kena banyakkan berdoa supaya ada jalan-jalan usaha diri kita buat. Maksudnya kita tak harap 100% pada perawat lah. Sebelah sini tak ada sangat kan? Okay. Kat tangan ni sakit tadi? Okey. Okey, boleh duduk. Okey, duduk sini. Duduk sini menghadap ke sana. Tak, membelakang, menghadap sana. Kepala menghadap sana. Kita yang nak tarik yang dekat tangan ni. Bismillah. Bismillah. InsyaAllah. Allah. Budak di sini. Budak-budak. Tak apa. Biasalah budak-budak. Tak apa. Kita dah tak sampai tahap kena fokus. Tadi fokus. Diam. Jadi boleh fokus. Kalau persekitaran tu bising ataupun kita pegang anak dalam keadaan rawatan, memang kita tak boleh fokus. Bila kita tak fokus, kita susah nak zahirkan pada badan tu. Bismillah. 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 وإذا ما تشتم جنبها وإذا ما تشتم وإذا ما تشتم relaxkan badan, okay, tegakkan badan. Okey. Okey, tegak badan. Keseluruhan badan dia ada poin sakit dia. Dia memang duduk berikat. Berikat ni yang akan kacau pinggang, bahu, dan bahu ni dia akan sambung ke leher. Itu yang jadi berat bahu, berat belakang, sakit pinggang. Ini semua keywords kekuatan badan manusia. Bila dia serang kawasan pinggang, kita dah tak kuat pinggang.
Nak ibadah pun tak sempurna. Solat je rasa sakit pinggang. Malaslah solat lepas tu. Abang macam saya suka jenis belah dada di berat. Kenapa? Ada something lah. Kejap lagi saya kelikan. Allah. Relaxkan badan. Okey, tegak. Okey, kita urut sikit. Tahan. Ya Allah, bisa. Allah. Dulu saya tak pakai kayu ni, saya tak ada urut-urut. Sekarang kita bagi sikit urut. Dulu abang tak buat Okay, relax. وقل جاء الحق وذهاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Keluar semuanya dengan izin Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allah. Allah Akbar. Ya Allah. Allah. Bismillah. Lepas tu bila benda dah damping kita, kita dah sakit, kita akan jadi macam orang tua. Sakit sana, sakit sini. Bismillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Akbar, ya Allah. Allah. Tak apa, tidur je dulu. Biasalah badan dah tak kuat. Pas ni sakit, kawan sakit, pas ni sakit. Kawan begini gini. Bismillah. Bismillah. Masyaallah. Allah Akbar. Allah. Okay. Sampai terlekung pun cabut. Okay, tak apa. Bateri tak ada. Okey lagi. Ha? InsyaAllah kita sambung selepas siap mandian lah. Jadi malam ni 3 ni kita mandi, akad 2 ni kita kelirkan badan ni, kita tak payah rakaman lah. Okay, bye. Alhamdulillah, urusan kita malam ni selesai lah. Syukur Allah mudahkan juga segala perawatan yang kita buat lah. Jadi kita tanyakan 3 orang akak ni apa perbezaan yang mereka rasa sebelum dan selepas perawatan lah. Untuk pakcik tak ada apa-apa. Okey. Perbezaan yang dirasakan sebelum rawatan dan selepas perawatan. Masa sebelum rasa berdebar. Lepas tu rasa blur otak. Lepas tu rasa berat-berat badan. Okey. Selepas mandi ni bila rasa ringan. Seringan rasa lapang, lega lah. Semua lah. Alhamdulillah. Okey. Sebelah? Sama.
Sama. Tadi pun rasa berdebar, ni rasa okey, dah ringan lah. Badan dah. Okay, Kak. Sama juga. Mula-mula tadi memang rasa berdebar, rasa macam panik jugalah kan. Lepas timur rawatan tu, lepas mandi ni rasa ringan. So rasa yang bisa-bisa dah tak adalah rasa macam ada, mungkin ada kesan-kesan je lah. Kalau tadi macam rasa berat, rasa macam nak jatuh semua tu kan, dah tak ada rasa lah. Alhamdulillah lah. Soalan yang kedua kepada adik ni, ketika dirasuk tadi, sedar ataupun tidak, ataupun ada part sedar atau part tak sedar, ataupun sedar tapi tak boleh kawal diri? Masa Abang Wan suruh tutup mata tu kan, tak lama kemudian macam dah tak ingat apa dah. Totally hilang. Oh, maksudnya masa jadi rimau semua tu memang tak sedar. Tak tahu. Okay, faham. Jadi kita nampak tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang dia kena rasuk 50-50. Ada orang kena rasuk dia 100%. Ada orang kena rasuk dia on off. Kita nampak dia tadi bila dia dah mula nak muntah je, automatik dia sedar. Maksudnya bila jin tu mula nak larikan diri, dia sedar. Itu sebab kita cuba naikkan balik tadi, kita cuba zahirkan balik supaya kita boleh settlekan semuanya lah. Okay? Alhamdulillah. Okay? Apapun syukur Alhamdulillah lah, Allah mudahkan. Sehebat-hebat jin, hebat lagi Allah Ta'ala. Kadang-kadang mereka ni hanya psycho kepada perawat tu agar perawat tu jadi takut, hilang keyakinan, dan juga perawat tu balik awal lah, pasal dia menganggap jin ni kuat, lalu dia akan balik lah. Macam saya layan je jin-jin ni, kadang-kadang dia psycho kita kena psycho dia, bagi dia koyak. Pasal mereka ini banyak tipu daya dan helah lah untuk mengalahkan perawat yang datang, dan juga mensabotaj satu-satu situasi ataupun kerja yang kita buat. Alhamdulillah. Jadi selepas perawatan ni ada beberapa perkara yang penting dijaga oleh pesakit. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah lah. Itu paling penting sekali. Pasal untuk dapat jalan keluar ni memang paling penting innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Daripada Allah kami datang dan kepada Allah kami kena kembali. Maksudnya kita kena kembali pada Allah. Itu saja jalan keluar yang paling mustajab untuk dapat kesembuhan yang berpanjangan lah. Okay? Apa yang Allah Ta'ala wajibkan, apa yang disyariatkan, contohnya seperti yang wajib solat, aurat dan sebagainya tu, kita perbaiki dan kita mulakan lah. Okay? Yang kedua, kita ada bagi beberapa amalan. Nanti selepas ini amalkanlah amalan tu kerana Allah, jangan kerana nasihat. Pasal nanti takut nasihat nanti berhenti. Amalan tu kalau kita busy siang buat malam, kalau busy malam buat siang. Amalan zikir tu 15 minit je sehari. Siang lepas subuh, malam paling cantik lepas maghrib nak menunggu ke isyak tu lah, ada masa tu kan, amalkan. Dan setiap kali buka pakaian, bacalah doa buka pakaian. Sebelum ni ada baca tak? Kena amalkanlah lepas ni. Pasal bila kita baca, Allah akan hijabkan mata jin daripada melihat aurat berat kita ataupun kita berbogel. Jadi kita main buka baju, kita tak tahu berapa banyak jin sedang memerhati kita. Kita takut dengan kita leka mengundang mereka datanglah untuk mendampingi kita. Okay? Dan yang ketiga, penting juga jagalah emosi diri kita baik-baik. Macam saya selalu cakap, kerana lemahnya emosi, gagalnya pesakit dalam mengawal emosi, maka jin dan syaitan akan ambil manfaat untuk mengawal dirinya lah. Yang paling penting, kawal emosi. Segala negatif-negatif vibe kita buang. Jangan lagi fikir benda yang bukan-bukan. Jangan lagi ada fikir kalau sakit balik, kalau datang balik, kalau kena balik. Itu semua kena buang. Pasal kita nak sihat, kita nak buang benda ni, maka jangan lagi fikir pasal dia. Contohlah, kita ada someone yang kita sayang, kita dah putus dengan dia. Kalau kita pandang di belakang balik, memang kita pergilah jumpa dia dan bersatu dengan dia balik. Maksudnya di sini kita kena move on, kita teruskan perjalanan. Apa yang kita buang jangan kita ingat lagi. Okey? Dan jangan lagi negatif-negatif lah. Dan maksudnya daripada negatif ni, jangan bila dengar orang perawat tu cakap, perawat ni cakap macam ni, kita terus relatekan benda tu dengan kes kita lah. Okay? Kita kena yakin tak ada satu pun yang boleh bagikan mudarat kepada kita kecuali dengan apa yang Allah tentukan berlaku pada kita. Okay? Apa yang penting, jaga emosi. Dan yang keempat, apa yang kita ruqyah, apa yang pakai-pakai, apa yang minum-minum, apa yang sapu-sapu. Jadi itu sajalah, insyaAllah. Kepada yang menonton, kita boleh harapkan, boleh mendoakan semua yang saya bantu dan rawat akan dapat kesembuhan yang kekal, jalan keluar dan perlindungan lah. Untuk selepas ini mungkin dalam 1 ke 3, 4 hari ini akan sakit-sakit badan sikit, khususnya yang kena rasuk lah.
Kalau tak tahan sangat nanti ambil air penawar, letak sikit dalam baldi, letak air paip, beli air batu dan mandi air batu lah. Dia bagus untuk recovery otot-otot kita dan juga fatigue badan kita lah, insyaAllah. Kepada pakcik juga, terima kasih pakcik kerana izinkan saya rawat anak-anak pakcik lah. Jadi orang cakap redha seorang ayah ni penting lah untuk anak-anak dia dapat kesembuhan. Dan mudah-mudahan pakcik terus mendoakan supaya anak-anak semua dapat kesembuhan lah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran tak pernah mengalah. Bye.